Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Buletin 1.30 4 Julai bersama saya Amirul Hakim Lokman. Tajuk utama tengah hari ini. Semua kilang beroperasi secara haram di Pasir Gudang akan ditutup. Juga kumpulan pertama jemaah haji Malaysia berlepas ke Tanah Suci. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seramai 483 jemaah haji Malaysia kumpulan pertama berlepas ke Tanah Suci awal pagi tadi. Kumpulan ini yang turut membabitkan 13 petugas media berlepas dengan penerbangan Malaysia Airlines MH8100 dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA ke Madinah jam 5.30 pagi. Majlis pelepasan di Kompleks Tabung Haji KLIA itu disempurnakan oleh Pengurus Besar Kanan Haji Datuk Seri Said Saleh Said Abdul Rahman yang akan mengetuai rombongan Haji Malaysia. Menurut Datuk Said Saleh, jemaah haji bakal menempuh cabaran cuaca panas yang mencecah 50 darjah Celsius terutama ketika berwukuf. Selain itu, beberapa perubahan dilakukan untuk memudahkan jemaah, antaranya penyediaan pek makanan sedia dimakan atau ready to eat yang dapat menjimatkan masa dan mengurangkan pembaziran. Operasi haji yang membabitkan 30,200 jemaah dan 62 penerbangan itu akan diakhiri dengan penerbangan terakhir pada 4 Ogos. Bagi musim haji kali ini, liputan untuk rangkaian TV Media Prima akan dilakukan wartawan Fazilah Hani Harun dan jurukamera Noliza Muhammad Saleh. Jadi maknanya kalau kita dapat mengharungi ini semua, insya-Allah Allah kurniakan kita. Dua beranak melecur ketika cuba menyelamatkan diri dalam satu kebakaran rumah di Menggelembu, Ipoh, Perak tengah malam tadi. Wanita warga emas berusia 70-an melecur 40% di tangan dan kepala, manakala anak lelakinya berusia 40-an melecur 75% pada bahagian badan. Jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak berkata pihaknya menerima maklumat berhubung kejadian pada jam 12.04 tengah malam. Kebakaran memusnahkan 80% rumah mangsa. Kedua-dua beranak itu dibawa ke hospital dengan ambulans bagi mendapatkan rawatan lanjut dan difahamkan berada dalam keadaan stabil. Pemeriksaan awal mendapati kebakaran dipercayai bermula di bahagian ruang tamu dan api marak dengan cepat. Punca kebakaran dan jumlah kerugian sedang disiasat. Dua abang durjana tergam mak merogol adik perempuan kandung mereka yang berusia 13 tahun sehingga mangsa melahirkan seorang bayi perempuan dalam kejadian di Kuantan, Pahang. Perbuatan terkutuk dua lelaki berusia 17 dan 19 tahun itu terbongkar apabila mangsa mengadu sakit perut dan dibawa ke Hospital Kemaman untuk pemeriksaan kira-kira jam 9.30 malam Ahad lalu. Ketua Polis Daerah Kemaman Superintendent Muhammad Said Ibrahim berkata pemeriksaan lanjut mendapati mangsa hamil 36 minggu dan selamat melahirkan bayi perempuan pada hari yang sama. Berikutan itu, satu laporan dibuat di Balai Polis Cukai pada keesokan harinya. Siasatan mendapati mangsa dan keluarganya berpindah ke daerah itu pada bulan Ogos tahun lalu dan perbuatan terkutuk itu berterusan sehingga mangsa disahkan mengandung pada Mei lalu. Susulan itu, dua suspek ditahan dan direman untuk siasatan lanjut mengikut Seksyen 376B Kanun Kesesaan kerana sumbang mahram. Beralih ke laporan sidang Dewan Rakyat, antara yang dibangkitkan dalam sesi pagi tadi, isu pencemaran Pasir Gudang serta pembentangan pindaan perlembagaan. Untuk laporan selanjutnya, kita terus sahaja bersama wartawan Ridwan Hussein di Parlimen. Silakan Ridwan. Semua kilang haram yang beroperasi di Pasir Gudang Johor akan ditutup. Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Mestek akan melancarkan operasi besar-besaran bagi mengesan kilang terbabit sepanjang bulan ini. Menteri Bertanggungjawab Yeo Bin berkata pihaknya akan bekerjasama dengan pelbagai pihak dengan segera bagi memastikan kilang haram berkenaan ditutup demi kepentingan rakyat. Kita juga akan membuat sesuatu di mana kita nak target kilang-kilang haram. Dalam
masa 1 bulan ini kita akan ada operasi bersepadu supaya kita tutup semua kilang-kilang haram di Pasir Gudang. Saya juga nak meminta ahli-ahli Dewan dan juga rakyat di Pasir Gudang supaya melapor kepada Jabatan Alam Sekitar kalau ada maklumat tentang kilang-kilang haram, kita akan pergi kilang-kilang ini. Menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim, beliau turut memaklumkan bahawa pejabat Jabatan Alam Sekitar JAS cawangan Pasir Gudang akan dibuka dengan segera. Dan Amirul, ketika ditanya mengenai perkembangan siasatan punca pencemaran di Pasir Gudang, Yeo berkata Mestek dan pihak berkuasa yang terlibat masih tidak dapat mengesan punca bahan kimia yang menyebabkan pencemaran itu. Siasatan sehingga kini tidak dapat mengenal pasti punca spesifik yang menyebabkan masalah gangguan kesihatan di Pasir Gudang. Dan jika pencemaran udara adalah punca insiden pada kali ini, maka ia berkemungkinan besar bukan point source tetapi non-point source ataupun multiple source. Walau bagaimanapun, untuk membuat kesimpulan yang konklusif, kajian carrying capacity diperlukan dan ia akan mengambil masa 6 minggu untuk diselesaikan. Tambahnya, ujian toksikologi yang dijalankan oleh Jabatan Kimia melalui 85 sampel daripada 42 sakit turut menunjukkan hasil yang negatif. Tiada zon penampan di daerah yang menempatkan 2,005 kilang dengan 250 daripadanya merupakan kilang berasaskan bahan kimia. Justru beberapa langkah segera sudah dirangka bagi mengatasi isu kelestarian itu, termasuk mengadakan analisis loading capacity dan buffer zones bagi mengurangkan risiko bencana bahan kimia. Kementerian menerusi JAS juga akan mewajibkan beberapa tindakan pematuhan baharu kepada premis industri di kawasan Pasir Gudang yang antara lain menetapkan premis industri memasang alat pemantauan pelepasan secara berterusan, sistem untuk menentukan carrying capacity serta stesen pencerapan gas automatik turut akan dibangunkan bagi memastikan amaran bencana kimia diberi dengan lebih cekap dan pantas. Sehingga kini 172 premis industri telah diperiksa dengan 98 kompaun dan 46 notis arahan dikeluarkan selain 9 premis diberi penahanan operasi. Pindaan Perlembagaan Persekutuan untuk menurunkan had umur mengundi daripada 21 kepada 18 tahun dibentang bagi bacaan kali pertama pada sidang Dewan Rakyat tengah hari tadi. Dan rang undang-undang RUU Perlembagaan Pindaan 2019 itu dibentangkan Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman selepas sesi soal jawab lisan. Bacaan kali kedua perbahasan serta bacaan kali ketiga RUU itu akan dilakukan pada sidang Dewan kali ini yang berlangsung sehingga 18 Julai. Tuan Yang di-Pertua, saya memohon mengemukakan rang Undang-Undang Pindaan Perlembagaan 2019. Rang undang-undang bernama suatu akta untuk meminda Perlembagaan Persekutuan. Bacaan kali kedua bila? Bacaan kedua dan ketiga pada mesyuarat yang sama. Pindaan itu memerlukan sokongan 2/3 atau sekurang-kurangnya 148 daripada 222 anggota Parlimen untuk diluluskan. Dalam pada itu, perbahasan rang Undang-Undang Perhimpunan Aman Pindaan 2019 yang bertujuan bagi menghapuskan kesalahan berkaitan protes jalanan turut dibacakan buat kali kedua. Dibentang Menteri Dalam Negeri Tan Sri Muhyiddin Yassin, bacaan ketiga bagi RUU itu akan dibahas seterusnya diluluskan hari ini. Baik Mirul, sidang Dewan Rakyat kini sedang berehat sebentar dan akan kembali membahaskan RUU Perhimpunan Aman Pindaan 2019 pada jam 2.30 petang nanti. Dan dengan itu sekian saja perkembangan yang boleh saya bawakan dari Parlimen. Kita kembali bersama Mirul di Sri Pentas. Silakan Mirul. Baik, terima kasih Ridwan langsung dari Parlimen dengan laporan itu tadi. Seterusnya, kawasan penempatan orang asli di Kuala Koh Gua Musang, Kelantan masih lagi diisytiharkan sebagai zon merah. Berikutan itu, semua pihak dinasihatkan supaya tidak menceroboh masuk sehingga larangan itu ditarik balik. Ketua Polis Kelantan, Datuk Hasanuddin Hassan berkata, ketika ini 30 anggota daripada Batalion 8 Pasukan Gerakan Am PJA 8 masih ditempatkan di kawasan berkenaan untuk menjalankan tugas. Ujarnya, Kementerian Kesihatan buat masa ini masih belum memutuskan sama ada untuk menamatkan atau tidak larangan berkenaan.
Tambahnya, dari sudut kesihatan, kawasan penempatan itu masih memerlukan pemantauan lanjut. Sebelum ini, seorang anggota PGA 8 disahkan mengalami cacar air dan masih dirawat di Hospital Gua Musang namun beransur pulih. Pihak pendakwaan memfailkan notis usul untuk memindahkan kes dakwaan rasuah RM2.8 juta membabitkan Ahli Parlimen Kinabatangan Datuk Seri Bung Mokhtar Radin dan isterinya Datin Seri Zizi Izzat A. Samad ke Mahkamah Tinggi. Ia berhubung suapan mendapatkan kelulusan untuk fail Kera Berhad melabur RM150 juta bagi menyertai produk unit amanah Public Mutual Berhad. Timbalan Pendakwa Raya SPRM Alan Suman Pillai memaklumkan perkara itu ketika sebutan semula kes di hadapan Hakim Mahkamah Session Rozina Ayub. Pihak pendakwaan memfailkan notis usul pada 18 Jun lalu berkaitan permohonan memindahkan kes dari Mahkamah Session ke Mahkamah Tinggi. Peguam Datuk K. Kumaraendran yang mewakili Datuk Seri Bong dan Zizi tidak membantah permohonan pihak pendakwaan itu. Alan Suman turut memaklumkan pihaknya akan membuat permohonan supaya kes Datuk Seri Bong dan isterinya dibicarakan bersama. Mahkamah menetapkan 5 Ogos depan untuk sebutan semula kes bagi mengetahui status permohonan pihak pendakwaan. Sementara itu, di hadapan Timbalan Pendaftar Mahkamah Tinggi Mahyudin Muhammad Som menetapkan 9 Ogos untuk pendengaran permohonan pendakwaan bagi memindahkan kes rasuah Datuk Seri Bong dan isterinya ke Mahkamah Tinggi. Seorang ahli perniagaan dan seorang akauntan ditahan kerana dipercayai melakukan penipuan terhadap seorang pengarah syarikat membabitkan aktiviti penjualan saham bernilai RM2.5 juta Selasa lalu. Ketua Polis Daerah Gombak, Asisten Komisioner Samsul Ma'ruf berkata kedua-dua suspek melakukan aktiviti penipuan terhadap mangsa 26 April lalu. Menurut mangsa, wang hasil jualan saham tidak dimasukkan ke dalam akaun syarikat. Beberapa dokumen turut digunakan suspek untuk mengeluarkan wang daripada peguam tanpa pengetahuannya. Mahkamah Magistrate Selayang membenarkan kedua-dua suspek lelaki masing-masing berumur 33 tahun direman 3 hari bermula semalam. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Sabit kesalahan boleh dipenjara maksimum 10 tahun dan sebat serta boleh dikenakan denda. Pasaran equity Malaysia dijangka mencatat prestasi lebih baik separuh kedua tahun ini dengan unjuran indeks FBM KLCI melepasi paras 1,700 mata. Menurut UOB Asset Management Malaysia Berhad, indeks petunjuk pasaran telah menokok 3.8% sejak 16 April berbanding 4% penyusutan dicatat pasaran equity Asia yang lain. Manakala ekonomi Malaysia pula diujur berkembang 4.6% tahun ini. Consumption is holding up. It's quite strong and it's one of the main pillars for economic growth in Malaysia. And if you look at the FDI numbers, this we think will translate into growth, especially in the medium to longer term for the country. Yeah? And we still think that investors should still brace for some volatility, and in this kind of environment, a defensive market like Malaysia, we think will attract some interest from investors. Beliau berkata demikian selepas Majlis Pelancaran Dana Aset Bercampur UOBAM United Malaysia Fund semalam. Jelas beliau, dasar yang lebih jelas daripada kerajaan seperti contoh dengan penyambungan projek laluan kereta api Pantai Timur ECRL telah memberi petanda positif dan merangsang pasaran modal. Selain itu, rancangan perdagangan daripada Amerika Syarikat dan China turut membantu pertumbuhan pelaburan Malaysia dengan lonjakan 73.4% FDI kepada RM29.3 bilion bagi suku pertama tahun ini. Disangkakan hilang, namun cerita sebenarnya, kanak-kanak yang dilaporkan hilang Isnin lalu mengikut seorang wanita warga emas yang dikenali rapat olehnya berjalan-jalan. Pengalaman itu dilalui murid tahun 3 Sekolah Kebangsaan SK Kuala Besut 2, Muhammad Saiful Aiman Muhammad, yang dilaporkan hilang selama 2 hari sebelum ditemui selamat di selatan Thailand. Ketika tinjauan malam tadi di rumah keluarganya di Kampung Gertak 100, Saiful Aiman 9 tahun gembira kerana telah kembali ke pangkuan keluarga. Dia disedari hilang oleh ibunya Siti Ruziana Sidik 35 tahun selepas pulang bekerja sebelum membuat laporan polis malam Isnin lalu. Orang boleh mai royak lah, mai royak.
kata anak tu ikut orang tu, dia kata ada royak. Kata ikut mocik tu mocik ni. Lepas tu cikgu tu hantar gambar saya. Itulah saya tengok je mocik cikgu lagi tengok dicarinya. Kehilangannya terjawab apabila dia didapati telah mengikut seorang wanita warga Thailand dikenali sebagai Mak Teh. Kedai beli, jumpa dengan Mak Teh. Mak Teh ajak naik kereta. Lepas tu kita pergi lah. Lepas tu sampai Kota Baru, naik bas Kota Baru. Naik bas Kuala Kubur. Lepas tu naik perahu. Terus sampai kat Kapisah. Lepas tu sampai kat Thailand. Memang kenal ke mocik tu? Kenal. Difahamkan anak Mak Teh telah menghubungi guru sekolah Aiman sebaik menyedari kehilangan kanak-kanak itu tular di media sosial. Saiful Aiman dibawa pulang semalam oleh pihak polis dengan kerjasama Adun Kuala Besut, Tengku Zaihan Cik Abdul Rahman dan pihak sekolah. Sebaik tiba di Kuala Besut, dia turut dibawa ke hospital untuk menjalani pemeriksaan kesihatan sebelum dibenarkan pulang ke rumah. Siasatan polis turut mendapati kes kehilangan kanak-kanak itu bukan berunsur culik. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan antarabangsa China memberi amaran kepada Britain untuk tidak campur tangan krisis yang melanda Hong Kong susulan siri tunjuk perasaan sejak bulan lalu. Terdahulu, Britain dilaporkan telah memanggil duta China di negara itu susulan kenyataan beliau berhubung kritikan London. China menegaskan bahawa Britain tidak seharusnya mencampuri hal ehwal Hong Kong memandangkan wilayah itu bukan lagi tanah jajahannya. Calon Perdana Menteri Britain Jeremy Hunt turut menjelar pendekatan China dalam mengamalkan pentadbiran khas di wilayah terbabit. Demonstrasi Free Hong Kong semakin buruk apabila penunjuk perasaan bertindak memecah masuk bangunan kerajaan di Hong Kong ketika sambutan ulang tahun ke-22 penyerahan semula wilayah itu dari Britain kepada China. Tidak sampai seminggu pertemuan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di zon bebas tentera DMZ Korea Utara mula melemparkan kritikan ke atas Amerika Syarikat. Pyongyang mendakwa Washington terlalu obses dengan sukatan dan cuba untuk mengganggu gugat ketenteraman di semenanjung Korea. Kenyataan itu dikeluarkan Korea Utara kepada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB selepas pertemuan bersejarah antara keduanya di DMZ Rabu lalu. Trump menjadi Presiden Amerika pertama menjejakkan kaki di Korea Utara. Sidang kemuncak antara kedua-dua pemimpin itu di Singapura dan Hanoi sebelum ini gagal mencapai sebarang kesepakatan. Perkhidmatan syarikat media sosial Facebook kembali pulih 100% selepas mengalami gangguan teknikal yang berjejaskan jutaan pengguna di beberapa lokasi dunia. Masalah teknikal itu bermula kira-kira jam 8 malam semalam. Ia turut memberi kesan ke atas perkhidmatan Instagram dan WhatsApp sehingga menjejaskan penggunaan e-video, perniagaan dan pertubuhan terutama di Eropah dan Amerika Utara. Rutin penyegaraan operasi secara tidak sengaja mencetuskan pepijat sehingga menyukarkan pengguna memaknai atau memuat turun foto serta video. Awal tahun ini, Facebook dilanda masalah perkhidmatan selama 24 jam yang dipercayai berpunca daripada perubahan konfigurasi sistem. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bertemu kembali. Sebelum ke laporan sukan, pasukan Kuala Universiti Teknologi Mara UiTM merangkul 3 emas dalam semua kategori yang disertai di pertandingan dan Festival Kuala Antarabangsa Copernicus ke-7 di Torun, Poland. 3 kategori berkenaan adalah kategori Kuala Campuran dan Lagu Rakyat oleh UiTM Chamber Choir UCC serta kategori Kuala Wanita oleh UiTM Women's Chorale UCS. Bagai obor ilmu UCC juga merangkul 2 lagi anugerah khas iaitu Special Audience Prize dan Grand Prix of All Volunteers Awards. Pertandingan dan Festival Kuala Antarabangsa Copernicus ke-7 bermula dari 29 Jun sehingga 3 Julai lalu. Daripada 52 penyertaan, hanya 12 kumpulan kuala layak ke pusingan akhir. Antaranya Poland, Latvia, Taiwan, Indonesia dan Malaysia.
UiTM Chamber Choir telah mempersembahkan 3 buah lagu sewaktu sesi konsert persahabatan dan mempertaruhkan 11 lagu tempatan dan antarabangsa untuk keseluruhan pertandingan tersebut. Mereka turut menerima hadiah khas penonton yang mana gambar mereka mendapat lebih 7,500 tanda suka melalui undian di Facebook. Kumpulan ini bakal mengikuti satu lagi pertandingan choir di Wernigerode, Jerman bermula 3 hingga 7 Julai ini. Perkembangan bola sepak Copa America 2019. Peru melangkah ke pentas final untuk bertemu tuan rumah Brazil selepas menewaskan penyandang juara Chile 3-0 dalam aksi separuh akhir pagi tadi. Walaupun tumpuan dan harapan lebih banyak disandarkan kepada Chile yang membawa status sebagai pasukan pilihan, Peru nyata tidak gentar beraksi di Porto Alegre apabila garang merobek gawang lawan pada minit ke-20 menerusi rembatan kaki kiri Edison Flores. 17 minit berselang, Peru tambah selesa apabila kesilapan penjaga gol Chile Gabriel Arias yang keluar dari kawasannya membuat ruang buat Yoshimar Yotun untuk menjadikan kedudukan 2-0. Tersentak, Chile bangkit mengatur serangan berbahaya ke kubu Peru, namun percubaan Jose Fuenzalida ditepis keluar penjaga gol Pedro Galisi. Bersambung babak kedua, harapan Chile untuk menjaringkan gol sekali lagi tersekat. Kali ini tandukannya Eduardo Vargas sekadar menggegar tiang gol Peru. Tidak cukup dengan itu, Vargas sekali lagi tampil dengan percubaan berbahaya, namun ketangkasan Galisi terus menjadi penghalang. Sedar lawan hanya memberi tumpuan dalam aspek menyerang, Paulo Guerrero tampil menghukum kealpaan benteng Chile dengan gol ketiga pada minit-minit akhir permainan. Selesa mendahului 3-0, Vargas berpeluang mendapatkan gol sagu hati buat Chile, namun sepakan penaltinya yang lemah mudah dibaca Galisi. Tamat permainan, keputusan 3-0 memihak Peru dan juara 2 kali itu layak ke pentas final berdepan Brazil Isnin nanti. Sementara Chile akan beraksi menentang Argentina dalam penentuan tempat ketiga dan keempat sehari sebelum final. Pengendali Liga Bola Sepak Malaysia MFL dijangka akan membuat pengumuman mengenai geran tahunan kepada 24 pasukannya bertanding dalam Liga Super dan Liga Perdana hari ini. Pengumuman itu bagaimanapun hanya akan diumumkan MFL selepas selesai mesyuarat yang diadakan di Johor Bahru petang nanti. Pengumuman mengenai geran tahunan itu pastinya menarik perhatian ramai termasuk pihak media tempatan selepas 24 pasukan yang bertanding dalam Liga Super dan Liga Perdana tahun ini mendakwa masih belum meraih sebarang geran tahunan dari MFL sejak awal musim. Pada Isnin lalu, Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM yang juga ahli lembaga pengarah MFL, Datuk Hamidin Mohamad Amin, sudah pun memberi penjelasan bahawa MFL tidak akan berselindung mengenai isu geran tahunan ini dan akan memaklumkan kepada semua pasukan bertanding dalam masa terdekat. Justru, pengumuman nanti diharapkan mampu menjernihkan semula hubungan semua pasukan terhadap MFL dan diharapkan juga segala permasalahan dapat berakhir walaupun saingan liga semakin menuju ke penghujungnya. Sebagai rekod, setiap pasukan yang bertanding dalam Liga Super dijanjikan geran tahunan sebanyak RM3 juta, sementara Liga Perdana RM1 juta. Telekom Malaysia membetulkan 5 perlawanan Liga Hoki Remaja 2019 berlangsung semalam menyaksikan SSTMI Thunderbolts berjaya mengekalkan rekod tanpa kalah selepas 6 perlawanan apabila membelas sah SSTMI Junior 11-1 sekaligus kekal menerajui saingan Liga dengan 18 mata maksimum. Selain itu, BJSS Thunderbolts kembali menemui rentak kemenangan selepas menewaskan Anderson Thunderbolts 3-1. Sementara SSMS Resilient dan Sabah Juniors turut tidak terlepas merakam kemenangan ke atas lawan masing-masing. Beraksi di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil, pertemuan Sabah Juniors menentang KL Vipers tetap menjadi tumpuan semalam. Tiada gol terhasil sepanjang suku pertama, Sabah Juniors akhirnya menyingkap gol pembukaan pada minit ke-24 menerusi Andy Wolfian Jeffrinas. Tersentak, KL Vipers memperkemaskan jentera serangan dan berjaya menyamakan kedudukan menerusi jaringan Muhammad Ridwan Muzaidi pada minit ke-35. Sabah Juniors yang dikendalikan jurulatih Hasrul Jideh kembali memimpin permainan untuk kedudukan 2-1 menerusi serangan pantas Muhammad Azfar Mustaming minit ke-45. Penguasaan Sabah Juniors berterusan 5 minit kemudian apabila Muhammad Aiman Sarola berjaya menyempurnakan pukulan sudut penalti untuk gol ketiga Sabah Juniors
Dan belum sempat KL Vipers bangkit, Andy Wolfian sekali lagi mencetak gol buat pasukannya untuk kedudukan 4-1 minit ke-59. Sedar Sabah Junior semakin selesa, KL Vipers cuba bangkit melancarkan serangan dan berjaya merapatkan jurang gol pada minit ke-60 menerusi jaringan Muhammad Ridwan Muzairi, namun sudah terlambat untuk mengejar kedudukan 4-2 memihak Sabah Junior. Terima kasih kerana menonton Bulletin 1.30. Kami akhiri dengan aksi drift Von Gittin Jr. di Lita Nürburgring, Jerman. Saya Merakim Lokman, salam hormat dan Assalamualaikum.